Okay, kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa li'udatan min alisnatina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Okey, ini soalan daripada Uday. Okey. Masing-masing pun mungkin ada yang buat juga kan. Okey, dalam darjah 9 garis lurus PQ selari dan dengan garis lurus RST. Okey, nampak PQ selari dengan RST. So kemudian O ialah asalan. Ya, sehingga asalan asalan memang dekat tengah-tengah. Cari persamaan garis lurus RST. Okey. Dia nak RST. Untuk buat persamaan kena ada dua benda kan? Apa dia dua benda tu? Cuba ingat balik. Apa dua benda yang kita perlu ada untuk buat persamaan? Ingat tak? Dua benda yang perlu yang ada untuk kita buat persamaan. Tak ingat? Okey, ingat. Persamaan garis lurus macam mana bentuk dia? Persamaan garis lurus. Dia mesti ada Y dengan X tu. Y MX plus C, betul tak? Okey. Untuk buat persamaan garis lurus kita kena ada Y MX plus C. Benda ni kena ingat lah. Y MX plus C. Sekejap Okey, kau tengok daripada sini, kita ini cara nak ingat cara nak ingat. Kalau tengok dari sini, ini adalah persamaan. So yang kita perlu tahu adalah tiga depan ni. Iaitu apa? Y dengan X. Y dengan X adalah koordinat, betul tak? Yang kita perlu tahu adalah Y dengan X. So buat koordinat X, Y. Satu lagi, kecerunan kan? Tengah yang tiga depan ni. M adalah kecerunan. So, itulah syarat penting untuk buat persamaan. Boleh? Okey. So, sekarang ni baru kita fikir. Dekat RST tu ada koordinat tak? Dekat RST tu ada koordinat tak? Ada tak koordinat dekat RST? Ada kan? 3, 4 betul? 3, 4. M ada tak? Ada tak kecerunan? Kecerunan biasanya kita tengok dekat dia. Kalau tak ada, kita tengok kat kawan dia. Kat kawan dia ada M tak? Kat kawan dia ada dua koordinat. So bermakna kalau ada dua koordinat kat kawan dia ni, dia boleh cari M juga. So macam nak cari M? M sama dengan Y tolak Y, X tolak X. Okay? So YX pertama, YX kedua. Boleh? Itu cara nak cari M. Kalau kat sini tak ada, kita tengok kawan dia. Kawan dia kadang-kadang dia bagi persamaan, tapi dia tak bagi persamaan. Dia bagi dua koordinat. So kita carilah koordinat. So first adalah kita ambil P lah, 1, 10. So Y dia 10, X dia 1, betul? Lepas tu satu lagi, negatif 5, 4. Negatif 5 dengan negatif 5 X. 4, X dia negatif 5. Okay? Jangan tersilap Dia mesti Y kat atas, X kat bawah. Ni kena tulis. Nak cari M, Y tolak Y, X tolak X. Okay? So lepas tu kita buat tolak dia. Tolak. Carilah M dia. 10 tolak 4, 6. 1 tolak negatif 5 pun 6. 6 per 6 sama dengan 1. So kecerunan dia adalah 1. Okay? Boleh faham tak? Ke cikgu laju sangat? Boleh faham? Boleh.
Okey. So, masukkanlah kat sini. Masukkan M, masukkan XY. XY dia X 3, Y dia 4. Cari C. Okey, 1 darab 3, 3. Kan? Jadilah 4 sama dengan 3 tambah C. Kemudian 3 pindah sebelah jadi tolak. So, jadilah 4 tolak 3 sama dengan C. 4 darab 3 sama dengan 1. So, C sama dengan 1. Okey? So, tulis balik persamaan dia. Y sama dengan M dia berapa? M dia 1 kan? So, 1 tak payah tulis pun tak apa. X tambah 1. C dia 1, betul? Y dengan X tak payah tulis apa-apa. Dia tulis M dengan C je. M dengan C adalah ni 1, ni 1. So, 1 yang kat sini tak payah tulis pun tak apa. Nak tulis pun boleh. Okey, 1X tambah 1. Itulah persamaan. Itulah jawapan untuk soalan A. Okey, boleh faham? Okey. Kemudian soalan seterusnya, soalan B. Pintasan X bagi garis lurus RST. Okey, apa itu cikgu bagi tahu? Kalau nak cari pintasan X, apa maklumat yang kita tahu? RST, pintasan X ni dekat sini. Ingat tak? Apa maklumat yang kita perlu tahu untuk pintasan X? Soalan ni lebih kurang je tau, setiap tahun. Kena ingatlah. Pintasan X kat sini. So dekat sini apa koordinat dia? Macam itu. Okey. Koordinat X kita tahu tak? Koordinat X kita tak tahu kan? So kita tulis X. Koordinat Y kita tahu tak? Koordinat Y. Koordinat Y. Apa koordinat Y kat sini? Kat sini koordinat Y apa dia? Ada siapa tahu tak? Koordinat Y apa kat sini? Okey, betul. Kosong kosong. Kan perasan ni kosong. Ni Y, ni pintasan Y. Ni Y kan? Y kosong, Y1, Y2, Y3, Y4. Nampak 4 Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 kat sini, Y10. Nampak Y dia 10. Ni Y dia 4 kat sini. So dekat sini Y dia kosong. So X kosong. Itulah X kosong. So kita ada koordinat, masukkan terus dekat persamaan RST. Persamaan RST dah ada kan? Y sama dengan X tambah 1, betul? So masukkanlah X dengan kosong. X masukkan X ada. So biar dia X. Y kita tahu dia masukkan kosong. Kan? Kosong. So X tambah 1. So 1 pindah sebelah. So X sama dengan 1 pindah sebelah jadi tolak. Kosong tolak 1 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. So tulis balik. Pintasan X untuk RST X sama dengan 1 ataupun pintasan X sama dengan 1. Ya, pintasan X sama dengan 1 untuk RST. Okey? Okey, boleh faham? Dapat tak, Uday? Faham tak? Okey? Okey, bagus. Okey, ada satu lagi soalan kan? Siapa yang ada soalan lagi boleh PM kat cikgu dekat WhatsApp. Mana? Okey, besar betul soalan ni. Besar sangat kan? Kecilkan sikit. Sikit lagi.
Okay, boleh ni. Okay, boleh nampak Bahagian 7 menunjukkan dua garis selari MN dan PQ. Nampak selari? Okay. Diberi bahawa persamaan garis lurus PQ, okay, PQ ni yang ni ialah Y tolak 4X sama dengan 3. Okey. Nyatakan persamaan NP. Okey, persamaan NP. Okey. Ada siapa-siapa tahu tak nak buat macam mana? Dia nak cari NP. Nak cari NP kena tahu mana? Nak cari NP kita kena tahu P. Okey? P ialah berada pada pintasan X. Dan pintasan ni ada kaitan dengan persamaan ni. So apa kita nak buat? Ada siapa tahu? Dia macam soalan tadi juga. Ada siapa tahu ke? Okey. Dekat P ni kita sentiasa ingat dia berkenaan dengan koordinat. Okey. Apakah maklumat yang kita tahu daripada koordinat P ni? Koordinat dia mesti ada. Okey, koordinat dia mesti ada XY, betul tak? Okey, gini gini. Bila kita nampak soalan kita kena tahu koordinat. Dekat N kalau kita tahu, kita boleh ambil. Tapi kita tak tahu N. P. Dekat P, dekat N kita tak tahu langsung tau. XY. Yang kita tahu XY je, tak tahu apa-apa. Kalau dekat P kita boleh tahu. Dekat P, koordinat dia X dengan apa? X dengan apa? Y dia berapa? Y dia dekat pintasan S kan? So Y dia berapa? Kalau pintasan X, dekat pintasan X ni, dekat kawasan X ni, Y semua kosong. Ingat tu, ingat sampai bila-bila. Okay. So X kosong, dekat sini adalah X kosong. Okay. Dan P ni berada pada garisan PQ juga. So kita boleh guna persamaan PQ ni. So persamaan ni dia tak ikut standard persamaan kan. So kita jadikan standard 4X pindah sebelah. So jadilah positif. Y sama dengan 4X tambah 3. Okay, boleh faham? Ni ialah standard untuk persamaan garis lurus kan. Y mx plus C. Okay, boleh. So dan P berada pada garisan PQ ni. So kita boleh masukkan X kosong ni dekat dalam persamaan ni untuk kita tahu nilai X. Okay, kita masukkan X kosong, masukkan dalam persamaan ni. Y kosong, X dia X lah, tak ada tulis apa-apa kan. X lah kan, tambah 3. Okay, so 3 pindah sebelah, jadi kosong tolak 3 dapat negatif 3 sama dengan 4X. Kemudian 4 pindah sebelah, 4X adalah darab, pindah sebelah jadi bahagi kan. So negatif 3 per 4. So persamaan ni X dia adalah negatif 3 per 4. Nampak? X negatif 3 per 4, kosong. Ini koordinat untuk P. Untuk P, koordinat dia adalah ni. So faham yang ni? Kelaju sangat. Faham tak? Cikgu explain. Tak faham, cikgu boleh ulang. Faham tak? Boleh sikit-sikit. Okey.
Okey, yang lain. Mari ni dengan Dayana dah keluar Dayana keluar. Haris okey Haris. Susah nak faham. Okey, ulang balik. Cakap je ulang balik. Dia boleh ulang. Okey, tak apa. Okey. So, kita baca balik soalan. MN dengan PQ adalah selari. Okey, selari kita buat anak panah. Diberi bahawa persamaan garis lurus PQ. Okey, PQ ni persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 4X, Y tolak 4X sama dengan 3. Okey, ini persamaan dia. Ini adalah persamaan biasa. Kalau persamaan standard, kita kena buat tukar balik persamaan standard supaya kita boleh faham. So 4X ni persamaan standard kan? Persamaan standard. Persamaan standard adalah Y mx plus C. Okey, hafal lah mana ni. Ini adalah standard persamaan garis lurus. Y mx plus C. Okey. So ni dah ada persamaan standard belum ni? Y kat sini sepatutnya sama dengan dekat sini, tapi sama dengan kat sebelah sini. So dia bukan standard. So 4x ni kita perlu pindah ke sebelah sana. So bila kita pindah, negatif 4 jadilah positif. Y sama dengan positif 4x. Okey. Tambah 3. Okey, yang ni faham? Tukar benda ni kepada sini, faham tak? Okey, respon supaya cikgu tahu faham ke tak faham. Okey, faham Okey, kemudian soalan dia tanya, nyatakan persamaan NP. NP kat mana? NP ni kan NP, betul? Nampak semua NP? Ini adalah NP. So bila kita nak cari NP, persamaan ni adalah dia straight je. Dia tak ada condong pun. Betul tak? Dia tak condong. Dia tak condong macam PQ dengan MN, betul tak? Dia tak ada condong. So bila tak ada condong, dia tak ada kecerunan. Dia memang cerun, tapi dia tak ada nilai kecerunan. Dia memang tegak macam ni kan. Kalau kecerunan dia adalah, kalau kita okey, kalau itu kan kecerunan dia adalah straight macam ni. Boleh? Kecerunan M dengan N. Oh, kecerunan. Kecerunan dia NP tak ada kecerunan. MN ni adalah kecerunan untuk garisan MN lah. MN dengan PQ dia ada kecerunan. Faham tak maksud kecerunan tu apa? Kecerunan tu adalah bukit, betul tak? Dia macam bukit. Bukit kat sini cerun tak? Sini cerun tak? Cerun kan? Sini dia kurang sikit kan? Dia kurang sikit. Sini kurang sikit. Kalau begini, ada kecerunan tak? Tak ada. Tapi bila tegak je ni, kecerunan dia apa? Infinity, betul? Kalau kita gerak sikit, terus jatuh tergolek ke bawah. Kalau macam ni, dia mesti golek sekali. Okey, faham tak? Itulah kecerunan. Faham? So lagi tinggi nilai kecerunan, maknanya lagi cerun ada. Ni ni lagi cerun daripada ni, betul? Faham? Okey. So macam MN tu, dia ada kecerunan, betul? MN kecerunan dia sama dengan PQ, dia cerun dia. Okey. NP ni kecerunan dia ada, tapi dia infinity. So dia tak ada nilai. Dia infinity, terlalu banyak, terlalu tinggi. Itu maksud dia. So dia tak ada kecerunan lah. Kira sebagai tak ada kecerunan lah. Assume sebagai kecerunan infinity. Bukan tak ada kecerunan, kecerunan infinity. Faham maksud infinity? Infinity adalah tidak terhingga. Okey, bentuk dia macam mana? Ini adalah infinity. Tak terhingga. Okey. Alright. So NP dia tak cerun. So bila tak cerun, dia tak ada nilai Y kan? Ada tak nilai Y?
dia ada sentuh Y tak? NP ni ada sentuh pintasan Y tak? Dia tak ada sentuh pintasan Y kan? So persamaan dia adalah mesti X saja. X sama dengan berapa? Okay, so kita kena tahulah dia kat mana X dia ni. Baru kita boleh buat persamaan dia. Boleh, yang tu faham? Okay, faham So dia sentuh dekat X. So kita carilah X ni. Macam mana nak cari X? Macam mana nak cari pintasan X? Ingat tadi, kalau nak cari pintasan X, apa nilai yang kita tahu kalau untuk cari pintasan X? Y sama dengan 0. Ingat sampai bila-bila? Dekat sini tak ada nilai Y. Dia tak sentuh Y pun. So dia hanya sentuh X je. So dia ada X sahaja. X sama dengan berapa? Itu pintasan dia. Itu persamaan dia. X sama dengan berapa? Kalau ada satu garisan yang ada macam ni, dia garis macam gini kan? Contoh Contoh dia garis macam gini. Dia garis tegak asal andaikan dia tegak. Sekejap. Andaikan garisan ni tegak, dia sentuh X tak? Dia tak sentuh X, betul? So persamaannya adalah hanya Y je. Y sama dengan berapa? Macam itu. Boleh? Yang lain? Boleh? Faham? Kalau garisan tegak macam ini, ni adalah X sama dengan berapa? Kalau garisan tegak macam ini, ni adalah Y sama dengan berapa? Dia ada Y je. Kalau macam ini ada X saja. Boleh faham? Okey tak? Faham Uday, okey Uday? Pergi Uday. Dayana tadi keluar kan? Ada, dah masuk balik. Dayana masuk balik dah. Boleh Dayana okey, Dayana. Okey. Ni Dayana dan apa tadi? Dayana dan Dania. Ni Dayana ke Dania? Ya. Okey. Siapa yang baru masuk, kita dah sampai sini dah. Ainani, hai Ainani. Ni pun kawan Kamali agak? Ke bukan? Okey. Apa tadi? Okey, jadi pintasan Y ni kan. Okey. Dah faham yang pintasan Y ni? Okey, yang tadi dia sambung balik yang X tadi. Dia adalah berada pada X saja. So kita kena cari pintasan X. Bila nak cari pintasan X bermaksud Y sama dengan 0. Ingat sampai bila-bila? Bila soalan tanya pintasan X, bermaksud Y sama dengan 0. Okey, boleh? Kalau dia tanya pintasan Y pula, X sama dengan 0. Ingat sampai bila-bila dia terbalik. Macam itulah. Kalau pintasan X, Y 0, pintasan Y, X 0. Boleh semua? Boleh faham? So, dekat sini, dekat NP ni, ada persamaan PQ, betul? Dekat P ni, ada persamaan PQ. So, kita bolehlah cari pintasan X, betul?
So pintasan X, Y adalah kosong. So kita ambil yang ni, kita masukkan kosong dekat Y. Dekat Y ni kosong. So jadilah dia kosong sama dengan 4X tambah 3. Okay. So 3 pindah sebelah jadi negatif 3 sama dengan 4X. Boleh? Yang ni boleh? Kemudian kita pindahkan 4 pula. Sebab kita nak cari nilai X, kita kena pindahkan semua nombor dekat sebelah sini supaya dapat nilai X. Okay. So 4 dengan X adalah operasi darab sebab dia duduk bersebelahan. So 4 bila kita pindah sebelah, dia akan lawan kepada darab, iaitu bahagi. So negatif 3 bahagi 4 ataupun 3/4, negatif 3/4. So inilah jawapan dia. Okay, inilah jawapan dia. Jawapan dia adalah pintasan dia dekat negatif 3/4. Negatif 3/4 dekat sini. Okay. Kalau dia tanya koordinat, negatif 3/4 kosong. Ini koordinat. Okay, negatif 3/4 adalah pintasan X. Boleh faham? So persamaan NP ialah X sama dengan negatif 3/4. Sebab apa ada X dia? Sebab dia tak sentuh Y pun. Okay, garisan ni tak sentuh Y. So kita ada X saja. So buatlah X sama dengan negatif 3/4. Dah boleh faham soalan ni? Soalan A boleh faham? Okey, bagus. Nanti cuba buat balik soalan ni. Tengok YouTube balik Nanti cikgu akan try upload terus. Biasanya dia ambil masa dalam sejam untuk upload habis dalam YouTube. So nanti cikgu bagi tahulah kalau dah siap. Cikgu akan bagi tahu dalam grup macam sebelum ni. Okey. So soalan seterusnya, cari persamaan garis lurus MN. Okey, dia cari persamaan garis lurus ni MN. Okey, seterusnya nyatakan pintasan Y. Okey, nanti dulu kita buat yang persamaan yang soalan ni dulu. Cari persamaan garis lurus MN. Untuk garis lurus MN, apa perlu kita ada untuk buat persamaan? Cikgu suka ulang benda ni supaya ingat. Apa yang kita perlu ada untuk buat persamaan? Kecerunan. Satu lagi, kecerunan adalah M. Okey, betul, kecerunan dan koordinat. Koordinat adalah XY. Okey, untuk buat persamaan kita perlu ada dua benda ni, M dengan XY. Alright. Buat sikit. Okay. So, apakah M? M ni adalah kecerunan Jangan bukan yang huruf M. M ni adalah kecerunan. Kecerunan biasanya dipanggil M. Alright. So, apakah kecerunan untuk MN? Dekat sini kita tengok tak ada, betul? Dia tak ada bagi tahu kecerunan pun. Kita tengok dia ada kawan ke tak ada kawan. Tengok. Macam nak tahu ada kawan ke tak kawan, tengok dia ada selari ke tak selari. Tengok MN selari dengan PQ sebab dia nak panah ni kan. Dia ada selari maknanya PQ ni adalah kawan dia. So kita tengok PQ, persamaan PQ. Ada tak M dekat persamaan PQ? Apakah M dekat persamaan PQ? Apakah M dia? Apakah M dia? Okey. M dia adalah 4. Macam mana dapat tahu 4? Macam biasa Y sama dengan MX tambah C kan? Nampak M dia? 4. Boleh? Boleh? Yang lain boleh? Haris dah pro dah ni. Dah banyak kali jumpa soalan ni kan? Okey? Uday dengan Marini dengan siapa ni? Yang lain tu. Dania Enaini yang kita lagi soalan lagi. So M dia adalah 4. Boleh faham semua?
Dapat? Uday dah faham tu? Yang lain? Okay, boleh? Alright. So, koordinat pula. Dekat MN ni, apa koordinat dia? Kita tak boleh ambil koordinat dekat sini ya. Kalau dia tanya MN, kita kena cari koordinat dekat MN sahaja. Ingat ni? Kita kena cari koordinat dekat MN. Apakah koordinat dekat MN? Ada tak koordinat? Okey, kita ada -3. Tapi -3 ni apakah koordinat dia? Apakah koordinat dia? Sama ada kosong -3 atau -3 kosong? Mana satu yang betul? Atas ke bawah? Okey, yang bawah. Okey, yang bawah -3 kosong sebab dia XY. -3 adalah berada dekat X, so -3X. Y dia kosong. Nampak? Y sentiasa kosong dekat pintasan X. So kita letak kat sini -3 kosong. Okey, boleh. Okey, kemudian untuk buat persamaan, ikutlah standard persamaan garis lurus, iaitu YMX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Macam biasa, M dia 4, X dia -3, Y dia kosong, C dia tak tahu. So tulis tak tahu, kita buat balik C. Okay. So 4 darab -3 akan dapat -12. Betul? -12 kan? Tambah C sama dengan kosong ni. So -12 pindah ke sebelah, akan jadi +12. Okey, kosong tambah 12. So dapatlah 12. C sama dengan 12. So apakah persamaan dia? Tulis balik persamaan. Persamaan dia kita perlu tulis M dengan C sahaja. Okey. Kan YMX tambah C kan? So M dengan C sahaja kita tulis. M dia 4, C dia 12. Okay, X dengan Y tulis balik huruf dia. Okay, boleh faham ini? Ini soalan yang B yang first ni. Boleh faham? Okay, ya. Sekejap, apa? Nak tanya apa? Yang last tu. Okey, yang last tu. Oh, kenapa boleh jadi itu? Okey, -12 ni kat sini. Kita nak cari nilai C. So -12 kenalah pindah ke sebelah. So bila dia langkah sama dengan, okey ingat bila dia langkah sama dengan, negatif akan jadi positif. So jadi kosong tambah 12. Boleh? Kosong tambah 12 dapat berapa? Boleh faham tak macam mana negatif boleh jadi positif? Sebab dia langkah sama dengan, dia kena tukar. Okey? Kosong tambah 12 dapat 12. Okey? So kita kena tulis balik. Macam mana nak buat persamaan? Nak buat persamaan kita kena tulis M dan juga C. M berapa? M dia adalah 4 dan C dia adalah positif 12 kan? X dengan Y tulis balik. X, Y tulis balik. So inilah persamaan dia. Okay, inilah persamaan yang dia nak cari, persamaan garis lurus MN, betul? So inilah persamaan dia. Boleh? Yang tu boleh? Boleh faham semua? Kemudian nyatakan pintasan Y. So pintasan Y ni apa? Ni nampak, dah ada jawapan dah kat sini. Pintasan X, Y kosong. Pintasan Y, X kosong. So apakah pintasan Y dia? X kena kosong. Kan? Ambil persamaan ni, kita kena guna persamaan MN sebab dia berkenaan dengan persamaan MN. So ini persamaan MN. Persamaan MN yang ni X dia kosong. So
Y sama dengan 4 darab kosong tambah 12. So 4 darab kosong, kosong, kosong tambah 12, 12. So pintasan Y dia adalah 12. Maka boleh faham tak? Pintasan Y sama dengan 12. Okay, boleh ya semua? Okey. Boleh teruskan soalan? Ada soalan? Ada siapa nak tanya yang kurang faham? Tak faham bagi tahu. Okey, siapa ada soalan lagi? Siapa ada soalan lagi yang lain? Ada nak tanya tak? Soalan lain. Kalau tak, cikgu bagi soalan cikgu je. Kalau ditukar jadi pintasan X, maksudnya cari pintasan X. Kalau pintasan X, Y kosong. Y kosong, ni Y kosong ni. So jadi kosong sama dengan 4X tambah 12. Kan? Betul? Kalau dia cari pintasan X, Y dia kosong. Ni kan? Ini syarat dia. Pintasan X, Y kosong. Pintasan Y, X kosong. Kalau tanya pintasan X, Y kosong, betul? Y kosong itu sudah Y dia kosong. Sama dengan 4X tambah 12. So 12 pindah sebelah dulu. Jadi kosong tolak 12 sama dengan negatif 12 kan? Negatif 12 sama dengan 4X. Okay. So 4 dengan X adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. So negatif 12 bahagi 4. Negatif 12 bagi 4 akan dapat negatif 3. So pintasan X ialah negatif 3. Okay, betul lah ni. Nampak ni, dah tulis dah. Kat sini dah ada dah pintasan X ni. MN kan, pintasan X untuk MN adalah negatif 3. Boleh faham hari ni? Okey, ada soalan lagi? Ada buat latihan pun tak boleh jawab? Boleh send kat cikgu? Ada soalan lain? Okey, hari send soalan kat cikgu. Kita bincang. Okey, semua tunggu kejap Tunggu hari send soalan. Yang lain kalau ada soalan pun boleh send soalan dekat cikgu, okey. Tajuk apa? Okey, saya soalan. Tajuk apa Okey. Cara nak jawab soalan. Ni dah last minute kan. So just target soal mana-mana yang boleh je lah, betul? Soal yang senang dapat jawapan adalah nak dapat markah
Bergantung juga sebab soalan sekarang, soalan dia bentuk penyelesaian masalah, betul? So kalau nak jawab soalan yang direct. So soalan direct bagi cikgu soalan yang senang. So just score dekat bahagian B, soalan yang pertama tu. Soalan apa bahagian B pertama tu? Yang kena masukkan koordinat banyak-banyak tu kan. Itu soalan graf kan? Graf fungsi, graf fungsi. Yang pertama adalah graf fungsi, senang dapat markah sebenarnya. Graf fungsi. Graf fungsi tahu tak yang mana? Tahu soalan graf fungsi yang mana? Soalan yang dia jadual, kan ada jadual tu, lepas tu dia kena yang ada XY tu, itu kita kena isi. Yang tu. Soalan tu sebenarnya senang nak score. Okey, soalan tu first. Bukan yang tu. Bukan OGIF. OGIF pun ada juga kena isi kan. Itu statistik. Ini yang ada buat bila kita dapat ni, kita dapat koordinat, kita cantumkan koordinat tu. Jadi macam ini ke, macam ini ke. Lepas tu soalan D dia suruh buat garis lurus. So garis lurus macam ini. So cari kesamaan, cari berapa penyelesaian masalah. Berapakah penyelesaian dia. So ni dengan ni. Soalan yang tu lah. Okey. Soalan bumi susah. Soalan bumi tak jawab lah. Soalan bumi, siapa yang dah boleh kuasai soalan-soalan lain, bolehlah buat soalan bumi. Soalan bumi biasanya orang akan tinggal lah, sebab nak faham pun susah. Cikgu nak bagi faham boleh, tapi lama lah nak faham. Okey. Tak apalah bumi tinggal sebab kita dah last minute kan. Last minute tinggal je tak apa. First, soalan graf fungsi. Soalan kedua, statistik tu sebenarnya boleh buat. Statistik bahagian B. Okey, ni semua adalah 12 markah peta 2. Statistik pelan pun sama. Okey, pelan. Pelan yang lukis-lukis tu kan. Pelan dan dongakan pelan dongakan. Okey, graf fungsi statistik pelan dongakan. Satu lagi tak nak kena jawab lah. Dia ada 5 soalan belakang tu kan. So 3 soalan ni paling senang. Lepas tu buatlah sama ada nak buat penjelmaan ataupun bumi. Antara dua tu. So better pilih penjelmaan. Okey. Penjelmaan boleh lah, payah lah juga sebenarnya. Tapi kalau itulah sekarang pun dah last minute nak cakap, susah lah. Boleh fokus kat 3 soalan ni untuk bahagian B. Okay, at least dapatlah 36 markah kan. So bahagian A nak tak nak semua kena jawab. Tapi yang boleh score first tadi kita dah belajar garis lurus. Betul? Kesamaan garis lurus satu. Okey kan, garis lurus tadi kan, tak susah sangat kan. Soalan dia direct sikit. Dia tak ada pening-pening. Garis lurus. Okey, kemudian persamaan serentak. Persamaan serentak kadang dia bagi ayat. Persamaan serentak. Persamaan. Sorry, kita pakai mouse je ni. Persamaan serentak. Okey. Lepas tu kuadratik. Persamaan kuadratik pun boleh score. Okey. Apa lagi? Yang senang dia bergantung kepada orang lah, senang macam mana kan. Bergantung kepada basic ingatan math. Okey, bulatan pun boleh. Tengok bergantung, tapi boleh fokus dekat ni soalan ni kan.
Siapa yang masih lemah kan? Banyak ramai lemah lagi ni. Tidak. Macam mana nak buat tak apalah. Okey, fokus kat macam ni dulu dan. Okey, boleh? Marini pun sama kan? Marini yang tanya tadi kan? Duduk mana Pandai Indah kan? Semua duduk Pandai Indah. Duduk asrama ke? Uday Marini semua. Oh, tak ada asrama. Mat berapa bulan Mat 7 hari bulan, betul? Paper Mat 7 hari bulan. Sebelum 7 hari bulan tu ada paper apa? Yang paling dekat. Sebelum 7 bulan ada paper apa? Berapa hari bulan? Cikgu nak tanya ke? Tak tengok lagi? Sejarah berapa hari bulan? Ya. $25. Oh, lama tu jarak ni. Daripada 25 sampai 7 hari bulan tak ada paper lah. Ni tak ada paper. Wah, bagus tu. Ada peluang nak skor lah. Mat 1 hari bulan bukan 7 . 1 hari bulan mat. So ada berapa hari? Ada dalam lebih kurang 26, 27, 28. 3 hari. Okay, ada 3 hari. Tak apa-apa, cikgu beritahu balik. Kita fokus jawab soalan. Kita jawab soalan tu. Okay, Uday ada soalan, Haris pun ada bagi soalan. Cikgu jawab soalan. Okay, garis lurus. Okay, kita buat soalan ni kejap. Lepas tu cikgu buat soalan Haris pula. Boleh Haris Okey, tengok soalan ni. Pelajar dapat menunjukkan 3 garis lurus RS, QR dan juga PQ. Diberi bahawa SR adalah selari dengan PQ. Nampak? SR dengan PQ adalah kawan. Sebab apa? Sebab dia selari. Okay, nampak? Ni, anak panah ke bawah, anak panah ke bawah. So, dia adalah kawan. So, dia selari. Sekejap. Anak panah. Okey. Dan kemudian persamaan garis lurus PQ yang ni ialah PQ ni Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 6. Ini adalah garis lurus PQ. So dekat sini cikgu nak tanya, apakah kecerunan untuk garis lurus PQ? Haris mungkin dah tahu. Yang lain jawab. Yang lain jawab. Haris mungkin tahu. Yang lain, Uday ke, Marini atau Dayana atau apa lagi? Ainani. Sebab Haris dah ambil lama cikgu itu kan. Rasanya dah tahu dah. Dah boleh skor dah buat ni kan. Uday, Marini, siapa? Yang ni tahu tak? Apakah kecerunan dia? Kau tengok daripada sini. Daripada sini je kita boleh tengok dah kecerunan dia apa. Tahu tak?
Uday, Marini atau Yunani atau Dayana? 6 kosong. Okey. PQ PQ ni adalah persamaan dia. Okey. Dayana, Marini kosong, Uday kosong. Ainani Ismail. Baru masuk. Alif baru masuk. Hai Alif, baru masuk Alif. Okay, tak apa Alif. Kita just ni je, bincang soalan orang tanya. Okey Haris, apa kecerunan dia? Apakah kecerunan untuk persamaan ni Haris? Haris tahu tak? Okey, negatif 2/3. Kenapa negatif 2/3 adalah kecerunan dia? Okey, ingat balik yang lain. Y sama dengan mx plus c. Nampak m dia ni? Kecerunan adalah m. Okey, m adalah negatif 2/3. Boleh faham tak? Yang lain boleh faham? Macam gitu nak cek kecerunan. Okey? Sebab apa, kecerunan adalah yang berhadapan dengan x. Sebab m x kan. Yang berhadapan dengan x apa? Negatif 2/3. Boleh? Boleh faham? Uday, Marini, Dayana? Okey. Kemudian penting kecerunan ni penting. Kita kena tahu. Sebabnya nanti dia akan, kita tak tengok cikgu tak ingat soalan apa. So cikgu rasa dia akan suruh cari persamaan SR ni. Ataupun dia bagi persamaan SR, cari K. Ataupun macam itulah soalan dia. Tengok betul tak? Ni nilai K. Okey. Ni persamaan dia suruh SR ataupun RS, sama lah. Kan? Betul tak? Itu soalan dia boleh baca. So, cari nilai K, betul? Okay, soalan ni dia macam dah dekat susah pun, dia lain sikit dah. Sebabnya dia bagi kecerunan. Kecerunan adalah negatif 2/3. Kalau kita nak cari K ni, kita kena guna, macam mana kita nak cari kecerunan? Okay, macam mana kita nak cari kecerunan? Y tolak Y per X tolak X untuk garisan ni. Dan kita samakan dengan kecerunan yang negatif 2/3 ni. Kita samakan dia, umpama macam kita bandingkan dia. Okey? Kita bandingkan dia. Okey, kita cari dia kecerunan untuk ni, SR. M untuk SR. M untuk SR. Okey, kecerunan untuk SR. Y tolak Y, X tolak X. Iaitu, ini sebagai yang pertama Yang pertama ni. Y dia 10, X dia negatif 3. 10, negatif 3. Dan yang kedua adalah K 6. Y dia 6, X dia K. Kan? Y tolak Y, X tolak X. Tolak. Okey. So 10 tolak 6 akan dapat 4. Negatif 3 tolak K dapat tolak 3 tolak K. Tak boleh selesaikan. Kenapa ni? Tolak 3 tolak K. So, ini adalah kecerunan. Kecerunan SR sama dengan kecerunan PQ. Boleh? So, kita ambil kecerunan ni, samakan dia dengan kecerunan ni. Okey. 4 per negatif 3 tolak K sama dengan negatif 2/3. So kita nak cari K ni, kita buat kurungan dulu.
So kita darab silang. 3 pindah sebelah sini jadi darab. Negatif 3 tolak K pindah sebelah sini jadi darab juga. Okay, yang ni boleh faham tak? Soalan ni susah sikit kot. Kita tak faham langsung. Faham tak? Okay, ni pindah sebelah jadi darab, ni pindah sebelah jadi darab. So 3 pindah sebelah jadi darab, 4 darab 3. Okay, negatif 2. Yang ni pindah sebelah jadi darab juga. Negatif 3 tolak K. Okay, boleh faham? Faham yang mula-mula? Yang mula-mula yang ni ya. Dia dapat cikgu settlekan dulu. Yang lain ada yang boleh faham? Haris dengan Alif boleh faham tak? Alif Aiman kan? Saya faham Alif Aiman kan? Boleh faham tak? Alif dengan Haris, okey? So ni kita selesaikan 4 darab 3, 12. Sekejap yang lain kejap. Jadi cikgu ulang balik. 12, yang ni darab ke dalam. So negatif 2 darab negatif 3 akan dapat positif 6. Negatif 2 darab negatif K akan dapat positif 2K. Okey. So pindah-pindahkan dah, cari nilai K. 6 pindah sebelah dulu jadi tolak. 12 tolak 6 akan dapat 6. Okey, boleh? 12 tolak 6 akan dapat 6 sama dengan 2K. 2 dengan K adalah operasi darab, pindah sebelah jadi bahagi. So 6 bagi 2 akan dapat 3 kan. So K sama dengan 3. Okay, itu soalan A. Okay, yang tadi yang korang faham tadi, faham mula-mula sahaja. Sekejap, macam mana nak ulang? Tak ada saya dah. Jangan fikir macam mana nak bagi lagi faham. Okey. Kalau kita tengok tadi, dia bagi tahu SR dengan PQ dia selari, so dia kawan. Bila kawan, kecerunan dia adalah sama. Boleh faham? QP dengan SR kecerunan dia sama. Kemudian kecerunan QP adalah negatif 2/3. Ni kita lihat kat sini, M untuk QP atau PQ lah. Okay. MQP adalah negatif 2/3. M untuk SR sama juga negatif 2/3. Okay. Tapi dia nak cari nilai K. So bila kita nampak soalan macam ni, dia bagi persamaan, lepas tu dia bagi satu lagi tak ada nilai X, kita boleh buat guna kecerunan. Okey. Kita bandingkan kecerunan antara dua kawan ni, PQ dan SR. Kenapa kita cikgu bagi kawan? Sebab dia selari. Okey. So bila kawan dia selari dan selari, kita boleh bandingkan kecerunan dia. So carilah kecerunan PQ dah dapat, kita cari kecerunan SR. So kecerunan SR kita perlu cari Y tolak Y bahagi dengan X tolak X. Okey. Y tolak Y, X tolak X. Ini poin pertama, ni poin kedua. So poin pertama kita ambil negatif 3 dengan 10. Okey. Ni X ni Y kan. So Y dia 10. So kita letak atas 10. Y 10. X dia negatif 3. X negatif 3. Okey, 10 negatif 3. Kemudian poin kedua, ni X ni Y. Y 6. So 6 kat atas. 4 Y 6 kat atas. Lepas tu X kat bawah. X dia adalah K.
Lalu cikgu tulis K. So kita pemudahkan dia. 10 tolak 6 4. Negatif 3 tolak K tak boleh selesaikan. So biar macam ini je. 4 per negatif 3 tolak K. Okay. Lepas tu kita bandingkan, seperti cikgu cakap tadi, bandingkan. Perbandingan, bandingkan dia. Kalau maksud bandingkan, kita letak sebelah-sebelah. Ini kecerunan MSR kan, kecerunan SR kan, so letak sini. Lepas tu samakan dengan kecerunan QP. Kecerunan QP adalah negatif 2 per 3. Letak sebelah sini. Ini nama dia bandingkan, perbandingan. Boleh? Boleh faham? Okey, lepas tu buatlah ni perungan kan. So, proses seterusnya ialah kita kena hilangkan pembawah ni. 4 bahagi negatif 3 tolak K kan. Kita nak hilangkan bawah ni, kita pindahkan dia ke sebelah. Bahagi, pindah sebelah jadi darab. So 4 sama dengan negatif 2 per 3 darab dengan negatif 3 tolak K. Tapi ni dah lagi kat bawah. Jadi 2 per 3 darab dengan ni kan. So kita boleh juga tulis macam ni. Negatif 2 kurungan negatif 3 tolak K per dengan 3. Okay, boleh macam itu. Boleh fahami kan? So masih ada benda kat bawah ni. So pindahkanlah ke sebelah. Ini bahagi ni pindah sebelah akan jadi darab lah. 3 pindah sebelah jadi darab. 4 darab 3 akan dapat 12. Okey. Ataupun jangan buat satu-satu lah. 4 darab 3 sama dengan negatif 2 darab dengan negatif 3 tolak K. Lepas tu kita nak buat apa? Darabkan 4 dengan 3 darab dapat 12. Negatif 2 darab negatif 3. Buat darab kembang ni. Okey. Negatif 2 darab negatif 3 akan dapat positif 6. So biar 6. Negatif 2 darab negatif K akan dapat positif 2K. Okey, boleh faham? Boleh tak? Udah ya? Hari ni boleh. Dayana okey. So kemudian 6 pindah ke sebelah sini. 12 tolak 6. Okey. 6 pindah sebelah. Sebab apa? Ini adalah operasi tambah kan. Ini operasi biasa. 6 sifat dia adalah positif. Pindah sebelah akan jadi negatif. 12 tolak 6. So yang ni biar 2K. 12 tolak 6 akan dapat 6. Ini adalah 2K. So 2 darab K, betul tak? Bila bersebelahan adalah darab. So 2 nak kena pindah sebelah sebab kita nak cari nilai K. Okey? Boleh? So 2 pindah sebelah akan jadi bahagi. Sebab 2K ni adalah darab, pindah sebelah akan jadi bahagi. 6 bahagi dengan 2. 6 bahagi 2, okey? 6 bahagi 2 akan dapat 3. K sama dengan 3. Itulah jawapannya. Jawapan bentuk A. K sama dengan 3. Boleh? Soalan ni payah sikit lah ni sebenarnya. Kalau ikutkan soalan ni kena fikir jugalah. Okay? Haris dengan
Aiman boleh fokus juga soalan ni boleh buat Yang lain Marini, Uday, Dayana, boleh faham tak? Nanti tengok balik YouTube. Tahu, tengok balik nanti cikgu upload. Tengok balik slow-slow kalau ada masa suka-suka lah. Okey, tak apa, kita buat habiskan dulu soalan ni. Persamaan garis lurus QR. Okey, QR nampak straight macam ni. Ada kecerunan tak? Kemudian dia ada berpintas dekat X tak? QR ni. Ada pintas ke tak ada pintas dekat X? Tak ada. So kita akan boleh buat sebagai Y sama dengan kan? Y sama dengan apa? So kalau tengok kat sini, dia sama dengan R kan? Straight line dengan R. R dia punya Y apa? 6, betul tak? So sini adalah 6. So Y sama dengan 6. Itu je jawapan dia. Untuk soalan yang kedua, tak ada jalan kerja, buat gitu je. Boleh faham? Sebab dia straight dekat Y je kan? Dia tak ada sentuh X. Macam cikgu cakap tadi, kalau dia tak sentuh dekat X, dia ada Y je. Kalau dia tak sentuh kat Y, dia ada X saja. Okey dah, boleh. Soalan C adalah persamaan garis lurus RS. Pekat persamaan dia, persamaan kena ada dua benda, apa dia? M dan juga XY. Okay. Apakah M dia? Kau tengok kat sini tadi. M dia apa M dia? M untuk SR. Apa dia? Okay, 92/3. Betul. -2/3. Apakah XY dia? Kita boleh ambil ni, kita boleh ambil ni. Sebab kita nak RS kan. RS kita ada dua koordinat. So kita boleh ambil persamaan ni, kita boleh ambil koordinat ni, boleh ambil koordinat ni. Andaikan kita ambil koordinat ni, K6, okay? K6. K nilai dia berapa? K nilai dia 3 kan. So koordinat dia adalah 36. Okay, boleh? Kalau kita nak guna -310 pun boleh. Kita boleh pilih antara dua ni. Nak pilih 36 boleh, nak pilih -310 boleh. Kalau cuba buat memang akan dapat jawapan yang sama sebiji. Okey, sebab dia garisan yang sama. Okey, kemudian masukkan dalam YM S tambah C. Okey, M dia -2/3. Kalau ni 36, kita ambil X dia adalah 3. Y dia adalah 6 tambah C. Nanti 2/3 darab 3 akan dapat -2. Tekan kalkulator ni. Dapat -2. Dan 2 pindah sebelah, -2 pindah sebelah akan jadi +2. 6 tambah 2 sama dengan C. So C sama dengan 8. Boleh? C sama dengan 8. Kemudian macam biasa tulis balik kecerunan dan juga C, iaitu -2/3. C dia 8. X dengan Y tulis balik. Boleh? Ikut step ni. Boleh tak? Dapatlah 6 markah. Nanti boleh tengok balik soalan ni. Boleh tengok balik kat YouTube.
Okey, kemudian soalan Haris nak buat hari ni ke nak buat esok? Dah 10.20 dah. Boleh tahan lagi? Ke dah ngantuk? Esok sekolah kan? Esok dah tak sekolah, dah cuti dah kan? Dah cuti. So kita boleh buat. Ke ada kelas kat sekolah, ada kelas online yang cikgu sekolah? Ada kelas online yang cikgu sekolah tak? Oh, ada kelas online malam tak ada kelas. Okey. Kita sambung esok lah boleh? Okey, sambung esok Kelas apa ni, Haris. Soalan Haris ni. Oh, nanti lagi tak faham pula ni. Oh, nanti panjang ni, lama nanti. Direct, okey. Soalan Haris esok. Okey. So ni dia untuk hari ni, nanti boleh tengok balik YouTube ni. Okey. So semoga semua dapat manfaat. Tutup majlis kita dengan tasbih farah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, semoga usaha kita dapat manfaat. Okey. Tak apa, banyak tanya bagus. Banyak tanya, kita tolong orang lain faham jadi. Okey. So kadang-kadang time orang tak tanya, kita tak faham. Kita tak faham dengan tak faham, tapi nanti bila kita tanya, orang lain pun boleh lagi faham. So dapatlah manfaat sama-sama kat situ. Okey. Terima kasih semua, jumpa lagi esok insya-Allah. Apa yang cikgu WhatsApp dekat dalam grup. Okey, siapa yang belum masuk grup boleh tanya kawan. Okey, masuklah dalam grup tu. Bagi invite link ataupun PM cikgu, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama semua.